Okey, hari ni kita tengok satu soalan. Okey, satu soalan contoh pengiraan yang melibatkan Kepler's third law. Okey, Kepler's third law. So, ramai yang tanya untuk example number 1 example number 1. So, apa yang dia bagi? The period of the moon orbits the earth is 27.3 days and radius of the moon orbit is 3.84 times 10 to power of 8 meter. Calculate the period of satellite orbiting at an altitude 1.5 times 10 to power of 6 meter above Earth's surface. So given the radius of Earth is equals to 6.4 times 10 to power of 6 meter. Okay, so sebelum kita buat soalan pengiraan, kalau boleh try sketch. Lukis sikit apa cerita dia. So baru kita nampak gambaran dia ataupun kita nampak data-data mana yang kita nak gunakan. So cerita dia apa? Cerita dia mula-mula dia start dengan bulan mengelilingi bumi. So kita ada bumi, kemudian ada bulan. Okey, bulan. So dia bagi apa lepas tu maklumat dia? Maklumat yang lain dia bagi period of the moon orbits the earth is 27.3 days. So dia bagi period Dia bagi period. So masa yang diambil untuk bulan ni mengelilingi bumi, okay, period maksudnya satu putaran lengkap. Masa yang diambil untuk bulan mengelilingi bumi dalam satu putaran lengkap. So berapa lama masa dia? Daripada daripada point sini nak pusing kemudian sampai kepada point asal dia. So masa dia bagi, so T moon sama dengan berapa tadi nilai dia? T moon 27.3 hari. Okey. 27.3 hari. So 27.3 days. Okey. Itu yang pertama. Lepas tu apa lagi cerita dia? Cerita dia, okey. Calculate the period of a satellite orbiting at an altitude blah 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 above Earth surface. So dia bagi another object. Okay, dia bagi kita another object, satu objek lain. So satellite Okay, ada satellite. Sama juga, satellite tu masih mengelilingi bumi. So dekat sini apa? Dekat sini kita tahu center kita adalah bumi. Okay. Kedua-duanya tertarik dengan graviti bumi. Bulan dengan graviti bumi, satellite pun dengan graviti bumi. Okay. Apa lagi? Dia punya altitude. Okay. At an altitude 1.5 times 10 to the power of 6. Okay. Sebelum tu, before that, dia bagi radius of the moon orbit. Okay. Dia bagi radius of the moon orbit. So, mana radius of the moon orbit? So, radius of the moon orbit. So, this is the radius yang biru ni. Okay. Yang biru yang saya lukis ni. Kemudian dia radius of the moon orbit, since dia dah bagi tahu itu adalah radius, so maksudnya kita boleh measure daripada center to center. So maksudnya itu adalah R untuk moon lah. R untuk moon. Okay. Radius of the moon orbit. Berapa nilai dia bagi? 384 10 kuasa 8. Okay. 384 10 kuasa 8 meter. Okay. Kemudian dia bagi pula kita satellite. Okay, satellite. Kemudian maklumat yang dia bagi. Apa? Altitude. Okay. Kali ni dia bagi altitude. Dia tidak bagi radius of the orbit of the satellite. Tapi dia bagi altitude. Maksudnya ketinggian daripada Earth surface. It is 1.5 times 10 to power of 6. Okay, 1.5 10 6. So 1.5 10 6. So altitude H, okay. H satellite. Berapa tadi? Dah tak ingat dah. 15 10 6. Okay, 15 10 kuasa 6. 15 10 kuasa 6 meter. Okay.
So dia nak apa? Soalan dia nak kita kira period of the satellite. Okay, dia nak kita cari period of the satellite. Maksudnya dia nak tahu berapa lama satellite ni boleh melengkapkan satu putaran mengelilingi bumi. Okay. Kalau bulan tadi 27 hari, kalau satellite berapa? So macam mana nak buat? Okay. So yang pertama apa yang kita nampak dekat sini? Okay, yang pertama yang dia nampak dia bagi maklumat berkaitan dengan period. Okay, dia bagi maklumat berkaitan period. Okay, period. Kemudian yang kedua dia bagi maklumat radius of orbit. Okay, radius untuk mengelilingi sesuatu objek. So bila kita nak kaitkan antara period dengan radius untuk dia mengelilingi, biasanya kita akan start dengan Kepler's third law. Okay, kita akan gunakan Kepler's third law. So kalau hafal, kalau ingat Kepler's third law dia kata apa? Dia kata square of T is directly proportional to R cube. Ni Kepler's third law. Betul ke? Macam mana nak check? Okay, kalau tak ingat, tak apalah, kita boleh cari balik. So nak cari balik, ingat bila nak cari T dengan radius, kita start dengan apa? Kita start dengan centripetal force sama dengan gravitational force. So centripetal mv square over r bahagi dengan gm m over r square. Okay, kemudian v square sama dengan selesaikan persamaan m cancel, r cancel, so gm over r. Lepas tu buat apa? V sama dengan distance bahagi time. So distance untuk satu putaran lengkap lilitan 2 pi r bahagi dengan masa adalah tempoh t. Okay, ingat tempoh ni masa untuk satu putaran lengkap. So kemudian buat apa? Kita gantikan. Okay, so gantikan dalam V. So squarekan dia ke, kita akan dapat 4 pi square R square bahagi dengan T square. Sama dengan GM over R. So kita rearrange, kita akan dapat apa ni? R cube sama dengan GM bahagi dengan 4 pi square T square. So dekat sini betul lah, T square berkadar terus dengan R cube. Okay. So kita boleh gunakan ni. So daripada perkadaran, kita boleh tukar kepada equation T square sama dengan satu constant. Okay, satu constant KR R cube. So constant ni apa? Constant ni yang inilah. Constant sama dengan GM over 4 pi square. So M besar ni apa? M besar adalah mass of the object at the center. So kalau dalam kes ni mass bumi. Okay, so bila dia satelit mengelilingi bumi dan bulan pun mengelilingi bumi, so kita anggap M ni sebagai constant. So ini persamaan kita. Maksudnya K, nilai K sentiasa sama bila T square bahagi dengan dia punya corresponding R cube. Okay. So kita ubah sikit nilai R, T dia akan berubah. So bila kita bahagikan T dengan R tadi, T square bagi dengan R cube, kita akan dapat nilai K yang tetap. So boleh guna yang ini. So kita ada dua keadaan. Untuk yang pertama untuk moon, yang kedua untuk satellite. Okay, dua keadaan. So kita boleh samakanlah. Keadaan yang pertama apa? Moon kan? Moon. So moon, okay, moon T moon kuasa 2 bahagi dengan radius moon kuasa 3 sama dengan satellite pula. Okay, satellite apa? Satellite so kita ambil dia punya satellite T untuk satellite lah. T satellite kuasa 2 bahagi dengan radius pun sama. Radius untuk satellite kuasa 3. Okay, so ini formula kita. Okay, kemudian buat apa? Gantikan. So yang lain tu gantikan. So T untuk moon berapa? So gantikan kepada SI unit lah. Okay, gantikan kepada SI unit. Kalau tak ganti SI unit, boleh juga. Tak ada masalah kan? Okay, tak ada masalah. So kita cuba buat tanpa menggantikan. Sebab R, radius, dia tidak melibatkan unit masa.
Okay. So T tadi berapa? 27.3. 27.3 kuasa 2 bahagi dengan radius. Okay. So radius betul lah. 3.84 darab 10 kuasa 8 kuasa 3. Okay. Jangan lupa kuasa. Sama dengan, so T kuasa 2. Nak cari TS kan? Okay. Nak cari period of satellite kuasa 2 bahagi dengan radius satellite. So radius satellite ni masalah. Sebab apa? Yang diberi adalah altitude. Maksudnya ketinggian daripada surface. It is not the distance measured from center of the earth. So kita nak untuk R, dia mesti measure, sentiasa di measure daripada center. So maksudnya apa? Kita kena tambah. Kena tambah. So kita ambil H tambah dengan radius of earth. So R besar ni kita letak sebagai radius of earth. So berapa nilai radius of earth? Dia bagi tak? Radius earth 6.4 10 kuasa 6. Okey, 6.4 10 kuasa 6. 6.4 darab 10 kuasa 6 meter. Okey. So yang lain tu matematik je. Okey, yang lain tu matematik sahaja. Gantikan dan sebagainya. Okey. So kita akan dapat kalau kita susun balik, okey. Alamak, dah crowded dah. Sekejap ya. Okey. So apa tu? T S kuasa 2 sama dengan, okey, kita susun balik. Pap. So 27.3 kuasa 2 darab H tambah R. So H 10 kuasa 6, R pun kuasa 6. So kita boleh tambah terus. 6.4 tambah 1.5. So kita dapat apa tu? Sorry, kuasa 3. Jangan lupa kuasa 3. Saya pun terlupa ni. Okey. Tapi tak apa, kita boleh tambah ni. 6.4 so jadi 7.9. Okey, 7.9. So kita dah tambah darab 10 kuasa 6 kuasa 3. Bahagikan dengan 3. Okey, 3.84 darab 10 kuasa 8 kuasa 3. So kita akan dapat, okey, ingat ini T square. Ini biasa pelajar tinggal ni. Dia ingat dia dapat. Ini sebenarnya adalah nilai T square yang kita kira ni. So kita ambil calculator kita. Okey, calculator kita. So selesai kan? 27.3. Okey, 27.3 kuasa 2. Okey. Sekejap, saya buat yang belakang dulu. Yang belakang 7.9 10 kuasa 6 okey, bracket kuasa 3 mana kuasa 3, okey, kuasa 3 shift kuasa 3 darab dengan 27.3 kuasa 2 27.3 kuasa 2. So kita dapat nilai yang atas bahagikan dengan, okey, bracket sebab ada power tu, 3.84 darab 10 kuasa 8 open close bracket kuasa 3. So kita dapat ini So ini untuk nilai T square. Ini baru T square 6.48 darab 10 kuasa negatif 3. Unit apa? Unit day lah. Sebab kita gunakan 27.3 day kan. So unit dia day. Okay. Lepas tu macam mana? Jangan close ni. Ingat, ini kita last answer kita. Bila kita ambil 6.48 je, nanti jawapan kita lari. So kita ambil yang nilai asal daripada calculator kita, which is, okay, ini 6.48 bla 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 ni, yang panjang ni. So kita square root dia kan. So contoh kita buat square root last answer kita. So kita akan dapat, okay, 0.08 D. Okay. So bersamaan dengan berapa tu? Berapa jam tu? Bersamaan dengan, kalau kita kira dalam jam, okay, ini pun dah cukup masa. Okay, kalau nak bagi dalam jam, so satu hari dah 24 jam kan, 0.08 darab
24 jam. So dapat apa? So darab dengan 24 jam. 1.93 jam. 1.93 hours. Okay. So basically itulah cara dia. Okay, harap faham. Kalau ada soalan boleh tanya kemudian. Okay, terima kasih.